وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan salat maghrib dan seterusnya, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang baik, taman orang-orang yang soleh, sebagai panduan kepada kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni insya-Allah jangan ataupun perbahasan kita pada bab yang ke-12, iaitu bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Ketika mana kita dah mencapai umur yang lanjut, ataupun ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghantar kepada kita signal, Allah taala hantar kepada kita alamat-alamat dah kita ni sampai di penghujung dah, maka kita kena bersedia. Jangan pula kita lalai, jangan pula kita duk leka lagi dengan dunia. Bila mana dah diberi dah kita punya signal dengan cara mai ubannya, seperti mana disebutkan sebelum ni, kita huraikan di antara tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tumbuh uban, ataupun ketika mana kita dah sampai kepada satu umur yang telah ditetapkan. Di antaranya umur dah sampai kepada 40 tahun, ada yang sebut kata 60 tahun, ataupun ada pendapat yang mengatakan ketika umur dah mencapai baligh. Ada yang kata umur 15 tahun, ada yang kata 18 tahun. Jadi 4 pendapat, 4 umur yang disebutkan dalam huraian hadis-hadis yang disebutkan sebelum ini sebagai tanda kita ni dah sampai kepada satu masa yang perlu kita bagi perhatian. Jadi bila kata dah sampai masa tu, janganlah duk ralik lagi. Walaupun kita duk tahu setiap benda yang mendatang itu adalah dekat. Di antaranya mati. Bila kata mati itu mesti dia mendatang. Bila kata mendatang tu dah dekat, maka kena standby lah, kena persiapkanlah. Lagi kita kena persiapkan bila mana dah sampai kepada umur-umur yang disebutkan tadi. Uban buah dah pun tumbuh. Jadi kena beringatlah, jangan kita duk leka, jangan duk berseronok lagi dengan dunia ni. Jadi yang tu insya-Allah kita akan huraikan lagi daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-116 daripada bab yang ke-12, bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Dan sebelum kita sambung baca hadis ni, seperti mana Anda sebutkan sebelum ni, marilah sama-sama kita baca wirid terlebih dahulu, wirid Imam An-Nawawi ataupun Hizib Nasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita, tolong kita, penuhi hajat kita. Apatah lagi pula kita ni dalam keadaan berperang dengan COVID-19 ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat bacaan doa ni, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat musibah ni daripada kita semua. Ingat, setiap bala Allah taala akan alih. Setiap takdir yang buruk Allah taala simpangkan daripada diri kita, sama ada dengan kita berdoa ataupun kita buat sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat dengan bersungguh-sungguh 12 rakaat. Macam mana kita tengok di dalam kitab Hidayatus Sadiqin, orang yang sembahyang 12 rakaat mula dengan surah Fatihah, kemudian dengan ayat kursi, dan dengan qul huwallahu ahad setiap rakaat 6 kali salam,
Kemudian lepas pada salam yang terakhir, bangun baca doa yang diajarkan Imam Ghazali pun sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ni doa untuk sembahyang hajat. Siapa yang baca doa ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan hajat dia. Jadi kita nakkan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada COVID-19 ni, kena amalkanlah doa ni, buat betul-betul. Apatah lagi pula kalau boleh kita sembahyang sendirian. Sembahyang waktu malam sebelum subuh pukul 4 pagi bangkit sembahyang, insya-Allah Allah Taala akan kabulkan segala hajat kita. Kita berdoa, kita sembahyang, banyakkan istighfar, sayyidul istighfar. Banyakkan tiap-tiap kali masa kita duk baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar. Dan yang keempatnya, kita perbanyakkan sedekah. Sungguhnya sedekah itu dia akan menyekat kemarahan bala. La yatakhattal bala'u bis sadaqah. Tak akan melampaui, tak akan melepasi satu-satu bala itu akan sedekah. Bagi sedekah, bala itu akan tersekat. Mudah-mudahan dengan salah satu daripada 4 perkara yang disebutkan tadi, kita usahakan pada malam ni kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hizib yang kita baca ni Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, jauhi kita daripada musibah COVID-19 ni, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita baca, mudah-mudahan lekat dalam ingatan kita dan dijadikan amalan harian. Setiap pagi dan setiap petang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi diri kita, keluarga kita, anak saudara kita, isteri kita, anak-anak kita semua daripada musibah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر
بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيالك وعياذك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tiupkan sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, sebelah depan 3 kali, dan juga sebelah belakang 3 kali. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله
أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan alunan zikir, alunan salawat, alunan doa yang kita panjatkan tadi melalui doa-doa yang disusun oleh Imam Nawawi ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan dengar segala permintaan kita, dikabulkan segala hajat kita dan dijauhkan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat kita semua daripada musibah Covid-19 ini, insya-Allah. Dan pada malam ni marilah sama-sama kita sambung bacaan hadis kita daripada kitab Riyadhus Salihin pada hadis yang ke-116 di bawah tajuk ataupun bab yang ke-12, bab menggalakkan ataupun bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Bab fi al-hithi 'ala izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umur. Di akhir-akhir hayat kita hendaklah kita memperbanyakkan amal ibadah, kerana di akhir hayat inilah yang akan menjadi penentu kepada kita bila mana kita dibangkitkan di akhirat nanti. Kita mati macam mana, yang itulah penentunya. Disebut dalam al-umuru bi khawatimiha, setiap perkara itu pada pengakhiran dia. Akhir dia macam mana? Kalau akhir elok, maka eloklah seterusnya. Tapi kalau akhir dia tu tak cantik, buruk dan juga malahan timpang, akhirnya perkara yang akan kita dapat selepas pada tu pun dia akan jadi tak elok juga. Jadi sama-samalah kita usaha pulun bagi diri kita ni sebelum kita meninggal, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan pengakhiran kita dengan pengakhiran yang baik, insya-Allah. Pada hadis yang ke-116, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, tiadalah Rasulullah SAW sembahyang setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan baginda membaca ketika rukuk dan ketika sujud subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang bermaksud maha suci, yang bermaksud maha suci, maha sucilah engkau, terjemah macam tu. Yang bermaksud maha sucilah engkau wahai Tuhan kami, dan dengan kepujian engkau ya Allah ampunilah aku. Jadi bila mana turun saja ayat ni, sebahagian pendapat ulama mengatakan turunnya ayat ni pada ayyamut tasyriq, ketika mana Nabi melakukan hujjatul wada'. Bila mana selesai masa hujjatul wada' di hari tasyrik, turunnya ayat ni Nabi terus berkhutbah, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sebagian sahabat yang fahamlah, sebagian sahabat yang tak faham dia ingatkan dengan kemenangan saja. Iza jaa nasrullahi wal fathi, ketika mana datangnya pertolongan Allah, wal fathi, dan dibuka kota Mekah. Dibuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Kemudian lepas pada tu dilakukan hujjatul wada', haji yang tertangguh. Jadi sahabat-sahabat seronoklah, Islam dah berkembang dan Nabi sendiri pun dah boleh balik ke kampung dia, pakat duduk seronok. Tapi sebahagian sahabat lagi ada yang bersedih. Ada sebahagian sahabat lagi nampak faham depa, faqih depa dengan sebalik ayat ni.
Di antaranya Ibnu Abbas ketika mana dia menghuraikan hadis yang sebelum ni, cerita ketika mana Sayyidina Umar bawa Ibnu Abbas ni mai duduk bersama dengan orang-orang yang dah berumur. Kemudian Sayyidina sahabat-sahabat lain dia kata, awaknya bawa apa Ibnu Abbas ni, dia kecil lagi. Dah aku duduk tengok dia ni lain daripada yang lain. Hampa dengar sikit apa yang dia nak kata tentang surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Dia pada ingat kata dengan kemenangan je. Dia pada nampak kata kita boleh masuk Mekah, maksudnya Islam ni dah sampai ke tahap yang paling tinggi. Dah boleh ambil balik Kaabah ni kembali kepada hak Islam. Disucikan Kaabah ni daripada benda-benda hak khurafat, benda-benda yang mengarut, benda-benda syirik. Dia pada nampak yang tu saja. Rupa-rupanya Ibnu Abbas dengan kepandaian dia, dengan kehebatan dia, doa daripada Rasulullah, dengan dia ni pandai dengan takwilan, pemahaman daripada ayat Al-Quran. Dia cerita sebenarnya ayat ni nak cerita kata umur Nabi kita dah pun di penghujungnya. Dengar-dengar macam tu sebagian sahabat terdiam. Hak tu nak ceritanya. Yalah bila kata dah menang, bila mana dah sempurna, bila mana dah apa lengkap segala apa yang diperintahkan sebagai utusan, dia laksanakan kerja dia semua dah siap dah. Maka nak kena patah balik lah, nak kena balik aja. Jadi Ibnu Abbas pun huraikan, takwilkan ayat ni, kata Nabi kita dah pun di penghujung usia. Bila sebut kata penghujung usia, tu yang kita nak cerita ni dalam bab yang ke-12 ni. Apa yang Nabi lakukan ketika mana di akhir umur? Apa yang Nabi lakukan ketika mana hampir-hampir kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Apa yang Nabi buat? Nabi selalu baca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dan kebanyakannya Nabi baca di dalam sembahyang. Waktu mana Nabi baca? Lepas ni kita akan tengok lagi disebut Nabi baca ketika mana rokok dan juga sujud. Tapi kita duk baca yang lain. Kita duk baca macam mana? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu ketika mana kita duk sujud. Kalau kata masa rokok, Subhan rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi Nabi baca juga yang ni ketika di akhir umur dia. Sebab apa kita tak baca yang ni? Sebab apa tak diajar dalam kitab fiqh? Baca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sebab apa tak baca yang ni? Dalam kitab Dalil Falihin mensyarahkan hadis ini, kerana Nabi di sepanjang hayat dia sebelum di akhir umur dia, ni di akhir-akhir umur. Tapi sebelum ni Nabi duk baca Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Cuma yang ni di akhir-akhir hayat dia dibacakan yang ni. Supaya apa? Diampunkan dosa, minta supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan apa, mengampunilah segala dosa. Tapi Nabi sememangnya maksum. Kita kena bacalah. Kita kena lagi bacalah bila mana dituntut supaya kita baca Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Kita memang dituntut. Nabi tak dituntut pun, tapi Nabi suka kalau kata dia jadi hamba yang bersyukur. Sayyidatina Aisyah pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu duk minta ampun apa lagi, duk semayang malam apa lagi sampai pecah kaki ni? Duk semayang apa banyak-banyak ni sedangkan kamu maksum. Benda segala apa yang kamu buat ni semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa kata Nabi? Afala an akuna 'abdan syakura. Aku suka kalau kata aku ni jadi hamba yang bersyukur. Bukan takat kata hak berdosa, kita berdosa kena minta ampun lah. Tapi Nabi suka nak tunjuk kepada kita jadi hamba yang bersyukur walaupun kita tak buat dosa. Tapi hakikatnya kita memang pelaku dosa. Duk buat dosa macam-macam, hak sedap, hak tak sedap, macam-macam dosa kita duk buat. Lagilah kita ni dituntut minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang maksum tak dikira berdosa tu pun paling kurang dia akan beristighfar 100 kali. Tiap-tiap hari 100 kali. Kita berapa kali dah? Tu pun istighfar malam-malam. Imam baca istighfar panjang sikit. Istighfar apa panjang-panjang, bid'ah ni solat istighfar. Lepas bayang imam tu baca panjang, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada huwal hayyul. Tu pun keliru. Yang dia duduk tegak tu, tu dia pulun sangat. Bukan huwal hayyu, huwal hayya. Huwal hayyul qayyum. Pi istighfar dah pun. Bengkak sampai neraka. Boh sono bincang sono bincang. Lepas tu istighfar tak mampu. Orang mesti, bidah ni apa ni dia buat ni. Bila orang nak istighfar? Biarlah orang nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pelaku dosa banyak, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tanya diri kita. Kita duk istighfar hak tu biasa dah. Sayyidul istighfar. Pernah duk hafal tak? Saya ni dulu memang tak ngapai Ustaz tapi melanikan mata rabun dah tak tahu tak apalah. Istighfar tak mana boleh. Pastikan pulun kan kita boleh baca doa, baca Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal ada lagi yang tu? Tak hafal lagi. Cari. Pulun ni kita dah di akhir usia dah ni. Kita dah di umur dah semakin senja. Pulun yang tu baik biarlah kita mati ni. Kalau dulu ni aku tak pernah duk beramai, dulu ni aku tak pernah duk tahu apa dia itu Sayyidul Istighfar. Ni di akhir hayat aku nak hafal bagi boleh. Aku nak pulun bagi boleh baca juga. Ulang banyak kali. InsyaAllah. Kita ni Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala bagi akal fikiran melebihi binatang. Allah Ta'ala muliakan kita. Burung kakak tua tu pun boleh baca Sayyidul Istighfar. Takkan aku tak boleh? Burung malau boleh duk ulang 2-3 kali Sayyidul Istighfar. Takkan aku tak boleh? Itu motivasi pada diri kita. Pulun baca. InsyaAllah. Pasang sambil nak tidur orang baca Sayyidul Istighfar. InsyaAllah. Bangkit-bangkit itu insyaAllah Allah Ta'ala akan kurniakan kita ni boleh mengapai. Yang penting kita duk ulang. InsyaAllah akan ingat. Pastikan boleh baca Sayyidul Istighfar. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah. Maksud kata Subhanaka Rabbana. Maha suci engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kita mentanzihkan, kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Subhanaka Rabbana. Maha suci engkau ya Allah. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat yang tak layak baginya, daripada segala sifat yang kurang, yang tak sesuai bagi Tuhan yang Maha Esa. Dan di sini didahulukan subhanaka, tasbih berbanding dengan tahmid. Tahmid tu macam wa bihamdika. Subhanaka Rabbana, subhanaka yang tu nama dia tasbih. Wa bihamdika yang tu maksud dia tahmid. Tahmid tu maksudnya apa? Puji syukur. Sebab apa didahulukan tasbih berbanding dengan tahmid? Tasbih ni mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Dan yang ni lebih utama. Lebih utama dan lebih yang sepatutnya kita dahulukan berbanding dengan tahmid. Tahmid tu pun bagus dah. Pagi tahmid ni kita hanya memuji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala kesempurnaan. Kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Tapi berbanding dengan tasbih, tasbih tu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu baca setiap hari tu. Yang kan dalam hadis yang lain bagi tahu memenuhi timbangan dengan kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu berzikir lepas pada sembahyang tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan jadi malah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dahlah bunyi pun lebih kurang aja. Petua belakang tu lah tak bunyi. Bagi imam je lah buat. Amin. Doa amin je orang bagi sebutlah bagi jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi cantik kalau kata ada beralun tu, kita akan ikut rentak dia tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu cantik. Banyak kan puji syukur, banyakkan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihamdika, dan segala puji syukur padamu ya Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa aku. 3 benda ni yang selalu Nabi baca setelah mana turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Muttafaqun alaih, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, yata'awwalul Quran. Maksudnya riwayat hadis Muslim dan Bukhari. Tu tadi muttafaqun alaih itu maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan juga Muslim juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, juga daripada Sayyidatina Aisyah disebut lagi dalam riwayat yang lain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan membaca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. 3 benda tu. Nabi banyakkan bertasbih, Nabi banyakkan bertahmid, dan Nabi banyakkan istighfar. Nabi banyakkan la ilaha illallah. Itu memang dia sebut dah. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah memang ada baca lah. Selain pada tu dibanyakkan juga dengan tasbih, tahmid dan juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana, yang tu adalah tasbih. Wa bihamdika, yang tu adalah tahmid. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, yang tu adalah istighfar.
baginda menurut Al-Quran, iaitu yata'awwalul Quran. Nabi ikut perintah apa yang difahami daripada ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Makna yata'awwalul Quran ay ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makna yata'awwalul Quran iaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ikut asalnya yata'awwalul Quran, Nabi mentakwilkan, Nabi mentafsirkan. Tapi maksud kata yata'awwalul Al-Quran di sini ialah Nabi mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran pada firman-Nya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, yang bermaksud maka hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan meminta ampunlah kepadanya. Tiga tu, fasabbih, bertasbihlah, maksudnya sucikanlah Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan. Sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang tidak layak kepada Tuhan. Tu fasabbih, sucikan Allah taala. Bihamdi rabbika, dengan memuji dan juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, banyakkan minta ampun. Kita duduk di akhir dah ni, banyakkan minta ampun. Kita hidup lama dah, Allah taala bagi umur yang panjang, banyak ada buat dosa, minta ampun, minta ampun, minta ampun supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Wa fi riwayat li Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamuta subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita dah dengar ni, baca yang ni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu doa apa tu? Doa ataupun orang panggil kafaratul majlis, bukan kiparat. Orang sebut kata kiparat. Kita baca baca tasbih kiparat, tak kafarah. Tasbih kafarah ni maksudnya nak minta ampun supaya apa yang tersilap ketika mana kita duk buat dalam majlis. Kita duk baca kafaratul majlis. Habis satu majlis, terkadang tu takut ada yang tersilap, takut ada benda hak tak betul, takut kita melakukan dosa, takut mulut ni ada duk kata kat siapa-siapa, minta ampun, kita buat dalam keadaan tak sedar, ataupun bercakap dengan satu benda yang tak sepatutnya, tersilap, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tutup majlis kita dengan kafaratul majlis, bukan kiparat, kafarah. Kafaratul majlis, mohon supaya Allah taala ampuni dosa kita. Itulah ayat dia lebih kurang macam ni juga. Cuma dia tak ada asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah kafaratul majlis. Menurut riwayat Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan bacaan sebelum baginda wafat, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, yang bermaksud maha suci engkau wahai Allah, dan dengan pujian engkau aku minta ampun kepada engkau dan aku bertaubat. Puji pertama sekali bertasbih mensucikan Allah, dan yang kedua puji pada Allah Taala, dan yang ketiga minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga benda ni Nabi tunjuk kepada kita di akhir hayat, di akhir umur, banyakkan benda ni. Baca selalu, banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, dan juga banyakkan beristighfar. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimatu allati araka ahdathtaha taquluha? Qala ju'ilat li 'alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Telah berkata Aisyah, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalimah-kalimah yang aku lihat engkau baru menyebutnya? Jawab Rasulullah SAW, telah dijadikan bagiku suatu tanda pada umatku. Apabila aku melihat tanda itu, aku sebutlah iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi bila mana tengok saja tanda ni, Nabi pun bacalah. Selain pada baca ayat ni, dibacakan juga dengan tiga perkara tadi, tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah SAW yukthiru min qaul subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Menurut riwayat Muslim yang lain, adalah Rasulullah SAW telah membanyakkan menyebut subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi banyakkan sebut ni kerana apa? Perkara tersebut akan menjadikan kematian kita, pengakhiran umur kita dengan baik.
Jadinya nakkan supaya Allah Subhanahu Taala ampuni kita, letakkan kita dalam golongan yang baik, banyakkan tasbih, banyakkan tahmid dan juga banyakkan istighfar. Tak apa, kita terus. Terus sikit lagi. Qalat qultu ya Rasulullah, araka tukthiru min qaul subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath fathu makkah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Aisyah, aku bertanya wahai Rasulullah, aku lihat engkau banyak menyebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila Aisyah ni isteri Rasulullah, dan Sayyidatina Aisyah ni isteri yang paling banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan kekeluargaan. Bila mana dia tak faham satu, dia akan tanya Aisyah, sehingga kan apa yang Nabi lakukan, apa contohnya dalam bab kekeluargaan, Nabi buat macam mana, tanggungjawab sebagai seorang suami. Dia bertanya Aisyah, dia bertanya macam mana Nabi bangunkan rumah tangga Islam. Jadi Sayyidina Aisyah lah yang banyak menceritakan hadis-hadis berkenaan dengan rumah tangga. Juga yang ni Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah apa yang dilakukan oleh baginda. Kata Aisyah, aku bertanya wahai Rasulullah, aku lihat engkau banyak menyebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka dijawab oleh Rasulullah, aku telah diberitahu oleh Tuhanku bahawa sesungguhnya aku akan melihat suatu tanda pada umatku. Apabila aku lihat tanda itu, aku pun memperbanyakkan menyebut subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Sesungguhnya telah aku lihat tanda itu, iza jaa nasrullahi wal fath, iaitu pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Bila mana dibuka saja kota Mekah, inilah ayat dia. Ayat yang pembukaan kota Mekah ni. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, afwaja, berpuak-puak ramai. Dan sememang lepas pada Fathu Mekah, lepas pada 8 tahun ke-8 Hijrah, puak-puak yang ada di semenanjung Arab, orang Arab yang lain ni semua pakat duk mai beriman dengan Rasulullah. Nak abang kata Rasulullah seorang yang hebat, dapat tawan Kaabah ni hebat. Bukan nak tawan, mengembalikan. Bukan kata Nabi buat satu agama yang baru, dah. Bukan kata Nabi ni cipta satu benda yang sebelum ni tak ada, dah. Sebenarnya apa yang Nabi lakukan dulu Nabi Ibrahim buat dah. Nabi Ibrahim bukan suruh sembah berhala-berhala ni. Jadi dia buang semua berhala-berhala ni yang ada di keliling Kaabah ni. Jadi orang-orang semua duk parti, sekarang ni Islam dah jadi kembali kepada asalnya, jadi tunggak satu agama yang cukup kuat. Jadi mereka pun pakat berbondong-bondong berderu, pakat beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dan puji syukur kepada Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu penerima taubat. Jadi bila mana turun saja ayat ni, macam mana diceritakan sebelum ni, tanda kata Nabi dah di akhir umur. Bila dah di akhir umur, penutup kepada ayat ni apa dia? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila mana Mekah dah pun dapat ke tangan orang Islam, Nabi dapat dah mengembalikan keagungan Kaabah itu sendiri sebagai kiblat kepada semua umat Islam. Jadi banyakkan bertasbih, banyakkan bertahmid, memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan memohon ampun. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah taala itu Maha Pengampun. Pengajaran hadis, setiap orang Islam hendaklah membanyakkan membaca tasbih, tahmid dan istighfar semasa hidupnya, apatah lagi di saat hampir hendak mati. Islam menyuruh umatnya supaya membanyakkan menyebut tasbih, tahmid, istighfar dan doa ketika rukuk dan sujud di dalam sembahyang. Memang benda ni Nabi baca di dalam sembahyang, tapi kita pula macam mana adakan nak baca yang ni? Tak salah kalau nak baca. Tapi yang utamanya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kerana apa? Yang tu Nabi lakukan di kebanyakan umur hidup dia. Nabi hanya lakukan bacakan tasbih ni ketika Nabi hampir-hampir wafat saja. Bukan kata sebelum ni Nabi dah baca, tak. Sebelum ni Nabi dah baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Jadi Nabi baca yang tu sebelum ni. Cuma dalam hadis ini
nak menceritakan berkenaan dengan Rasulullah di akhir hayat dia dibaca yang ni. Jadi kita macam mana? Boleh je nak baca, nak ikut apa yang Rasulullah buat. Adakah salah? Tak salah. Memang dalam sujud, dalam rukuk, dalam sujud, kalau kata ada tasbih yang lain boleh saja kita nak baca. Cuma yang utama kita bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nak baca yang ni tak menjadi kesalahan. Dan bukan sekadar kata dalam rukuk, dalam sujud, juga pada ketika yang lain. Duduk saja-saja banyakkan bertasbih, banyakkan bertahmid, banyakkan istighfar. Kalau boleh kita ni, setiap kita ni dah ada amalan yang khusus. Zikir yang hizib nasar tu hanya zikir pendinding, tapi zikir-zikir yang lain tu mesti kena ada. Kita dah kena ada amalan kita ni. Patutnya kena ada dah amalan kita ni. Apa yang aku nak buat, kurang-kurangnya seminggu sekali aku nak buat benda ni. Kalau boleh tiap-tiap hari, yang tu cantik lah. Kalau hak sembahyang ni yang amalan juga. Tapi amalan ni bukan khususi, dia umumi. Kita duk ikut je imam baca, kita pun ikut lah. Tapi kalau kata berjumpa dengan Tok Guru, ada amalan yang khusus, yang tu lebih baik. Anda tengok di antara kehebatan para ulama sana, boleh dikatakan setiap alim, para alim ulama di sana ni pasti dia ada amalan yang khusus, ataupun dikenali juga dengan ada tariqah dia sendiri. Dia ada zikir dia. Mau kata hari Jumaat tu, mula daripada maghrib hari Jumaat sampailah dekat-dekat nak maghrib hari hari Khamis, maghrib hari Khamis tu, sampailah maghrib hari Jumaat nak pergi masuk hari Sabtu. Setiap masjid ni pasti akan ada majlis zikir. Yang akan syekh yang besar, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti juga hadir majlis zikir ni. Dia ada zikir dia ada zikir dia yang khusus. Duduk beramai-ramai dengan para alim ulama yang lain, pakat duduk berzikir. Jadi bila tengok di sinilah antara yang anupati sendiri, kekuatan para alim ulama di sana, bila mana dia hidup dengan zikir, hidup dengan amalan ni, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara mereka. Dan yang ni jugalah rahsia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi Syam ni setiap masa ada 40 orang wali abdal. Mungkin mereka ni lah kuat dengan amalan-amalan. Jadi kita ni pun di akhir hayat lagilah kena perbanyakkan amalan. Kalau di waktu muda pun kita ada amalan khusus, yang tu baiklah, cantiklah. Tapi kalau kata di akhir hayat kita tak ada lagi amalan khusus, malanglah kita. Jadi sama-sama lah, sebelum kata kita hembus nafas yang terakhir, sebelum jasad kita dibawa masuk ke dalam kubur, masih lagi kita duduk bernyawa, masih lagi kita duduk boleh semayang, boleh duduk bergerak, tulang empat kerak kita boleh gerak, pastikan benda-benda ni terisi dengan sebaiknya. Ambillah sebaik mungkin. Sebelum kita mati, sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ajal tiba, peluang kita masih lagi belum terlambat. Jadi carilah zikir-zikir ni. Ini di antaranya hizib, hizib bahar, hizib nasar ni yang nak bawa ni di antaranya. Kalau yang lain tu lagi banyak lagi lah. Biji tasbih tu bagi ada dah khusus dah kita duk zikir ni. Hak istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, kemudian apalagi selawat 100 kali. Tu amalan-amalan para salafus soleh. Kita pun patut tiru macam tu, hidup kehidupan kita ni, buat biar kita ni hidup seperti mana salafus soleh. InsyaAllah mati kita dengan amal kebaikan, insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. InsyaAllah hadis yang ke-117 dan juga 118, InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang depan. Jadi sekadar itulah yang boleh anda berikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana